Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video kali ini saya akan berkongsikan tentang cara menjawab soalan bagi pola perbandingan bagi soalan edisi 2021. Kita akan pecahkan soalan-soalan ini mengikut beberapa kategori, di mana kategori yang pertama, di mana soalan ini melibatkan penggunaan tahun. Skema jawapan bagi pola perbandingan sekiranya dia menggunakan tahun, kita akan cari data-data yang terbesar bagi tahun-tahun tersebut dan data-data yang terkecil bagi tahun-tahun tersebut. Soalan STPM 2021 bagi soalan yang ke-16, di mana kita akan lihat sekiranya soalan itu peratus keseluruhan telah pun diberikan. Jadi kita tidak perlu mengira peratus daripada jumlah keseluruhan. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan keadaan. Huraikan keadaan bermaksud ini ialah pola umum. Jadi kita boleh jawab pola banding 1 dan juga pola perubahan 1. Lihat kepada ayat yang kedua, jelaskan risiko mengimport bahan makanan yang diproses. Bermaksud, analisis pengetahuan dinyatakan di dalam soalan ini. Jadi, ia akan jadi format asing, bukannya format gabung. Kalau format asing bermaksud AP itu dinyatakan di dalam soalan. Kalau format gabung, tidak dinyatakan di dalam soalan. Jadi, ini merupakan analisis pengetahuan dalam bentuk asing. Untuk soalan yang memiliki peratus daripada jumlah keseluruhan, jadi dia dah bagi 57.92% daripada jumlah keseluruhan. Sudah pun diberikan. Bila dia dah beri, kita akan ambil terus. Sekiranya soalan itu tidak memiliki atau dia hanya bagi ributan matrik sahaja, bermaksud dia tidak beri peratus daripada jumlah keseluruhan, maka pelajar kena kira. Macam mana nak kira, saya akan berikan formula itu sebentar lagi. Apa yang kita akan perhatikan, pada tahun 2015, negara mana yang terbesar dan 2016, negara mana yang terbesar. Warna hijau ialah yang terbesar, manakala warna highlight yang warna merah ini ialah yang terkecil. Jadi untuk tahun 2015 dan 2016, yang terbesar ialah negara Australia. Tetapi untuk yang terkecil 2015 ialah negara Rusia. 2016 terkecil ialah negara India. Skema jawapan untuk tahun 2021 ini memaksa pelajar untuk menjawab bagi kedua-dua tahun, di mana import yang terbesar pada tahun 2015 dan 2016 ialah Australia. Ini ialah jawapan bagi idea 2 markah. Huraian dia, kita akan mulakan dengan istilah sebagai contoh. Pada tahun 2015, import Australia adalah sebanyak berapa ribu tan metrik. Dalam kurungan ini ialah daripada jumlah keseluruhan, iaitu peratus dia, daripada jumlah keseluruhan, iaitu berapa ribu tan metrik. Pastikan untuk ayat yang pertama bagi huraian ini, mesti ada tahun, mesti ada negara yang terlibat dan juga ada data bagi Australia tersebut. Dan mesti juga ada dia punya peratus daripada jumlah keseluruhan itu berapa dan jumlah keseluruhan itu berapa. Jadi mesti ada 1, 2, 3, 4 dan juga 5 perkara dalam ayat huraian yang pertama. AD ini merupakan pola perbandingan, maka kita akan gabungkan ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua bagi huraian dengan menggunakan istilah manakala. Manakala menunjukkan perbandingan antara 2015 dan juga 2016. Import Australia untuk tahun 2016, kita akan masukkan dia punya unit dan juga nombor dia. Dalam kurungan ini ialah daripada jumlah peratus daripada jumlah keseluruhan dan kita akan masukkan jumlah keseluruhan bagi tahun 2016 iaitu 1716.15 ribu tan metrik. AD bagi data terkecil pula. Import terkecil pada tahun 2015 ialah Rusia, manakala import terkecil pada tahun 2016 ialah India.
Idea mesti betul. Baru kita akan semak yang bawah-bawah ya. Huraian dia. Sebagai contoh, pada tahun 2015, import Rusia berapa ribu tan metrik dalam kurungan berapa persen daripada jumlah keseluruhan, dan kita akan masukkan jumlah keseluruhan bagi tahun 2015. Kita akan bandingkan data terkecil bagi tahun 2016 pula. Import India adalah sebanyak berapa data dia, persen dia berapa, daripada jumlah keseluruhan pada tahun 2016 berapa. Jadi, yang terkecil kita akan bandingkan untuk tahun 15 dan juga 16. Kalau ada beberapa tahun, kita akan bandingkan mengikut tahun-tahun tersebut. Jadi, dia akan panjang sedikit cerita dia. Yang ini melibatkan 2 tahun sahaja, so dia agak senang. Secara ringkas, sekiranya soalan itu melibatkan tahun-tahun, kita akan cari tahun 2015 yang terbesar. 2016 yang terbesar siapa? Sama juga dengan yang terkecil. 2015 siapa yang terkecil? 2016 siapa yang terkecil? Jadi kita akan bandingkan yang terbesar dengan terbesar, yang terkecil dengan yang terkecil mengikut tahun. Sekiranya soalan itu tidak memberikan peratus daripada jumlah keseluruhan, contoh 2015, kita ambil soalan yang sama juga. Sekiranya soalan ini tiada peratus daripada jumlah keseluruhan, cara untuk kira data Australia yang terbesar tadi, kita akan bahagikan dengan jumlah keseluruhan pada tahun 2015, darabkan dengan 100. Saya akan tunjukkan dia punya jadual lagi senang. Contoh, 905.20 kita akan bahagikan dengan jumlah keseluruhan pada tahun 2015, iaitu 1562.96 darab dengan 100. Untuk jumlah yang terkecil, 1686 bahagi dengan jumlah keseluruhan 2015, 1562.96 darab dengan 100. Baru kita akan dapat jawapan 1.08. Sama juga untuk tahun 2016. 862.82 bahagi dengan jumlah keseluruhan pada tahun 2016, iaitu 1716.15 darabkan dengan 100. Baru kita akan dapat 50.28%. Bahagian yang kedua, sekiranya soalan itu melibatkan unit, orang, contoh warga negara, sektor. Apa yang kita akan buat ialah skema jawapan bagi pola perbandingan yang melibatkan penggunaan unit orang paling ramai dan paling sedikit. Kita akan gabungkan istilah paling ramai dan juga paling sedikit. Macam mana caranya? Kita akan lihat soalan 2021, soalan 17. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan tentang. Bila huraikan tentang bermaksud dia tiada keyword untuk perbandingan, tiada keyword untuk perubahan, bermaksud pola umum. Walaupun dia pola umum, kita akan lihat dahulu berapa tahun yang terlibat. Di sini kita akan bacakan dahulu statistik pekerjaan dan perburuhan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia mengikut warga negara dan sektor terpilih pada tahun 2014. Disebabkan soalan ini hanya melibatkan 1 tahun sahaja, bermakna pola perbandingan adalah jawapan dia. Tidak ada pola perubahan. Soalan yang melibatkan 1 tahun sahaja bermaksud hanya pola perbandingan sahaja untuk analisis data bagi soalan ini. Apa yang kita akan perhatikan? Jumlah yang mendekat ini merupakan perbandingan bagi warga negara di antara negara Bangladesh, Indonesia dan sebagainya. Jumlah yang melintang ialah jumlah bagi perbandingan mengikut sektor. Kita akan baca dari pembantu rumah sehingga ke perladangan sahaja. Abaikan jumlah di sini sebab ini ialah gangguan. Kita akan analisis dahulu jumlah mengikut warga negara, di mana jumlah yang paling ramai ialah Indonesia, manakala jumlah yang paling sedikit ialah Vietnam. Okey,
Ini data yang kita akan ambil untuk bezakan atau bandingkan di antara yang paling ramai dengan yang paling sedikit mengikut warga negara. Perbandingan mengikut sektor pula. Sektor mana yang paling ramai dan sektor mana yang paling sedikit. Jadi yang warna hijau ialah yang paling ramai pembuatan, paling sedikit pembantu rumah. Jadi, bila dapat soalan macam ini, kita akan perhatikan dahulu jumlah-jumlah sahaja. Sebenarnya dia ada banyak skema, tetapi skema yang paling senang yang perlu saya ajar kepada student saya ialah kita lihat kepada jumlah sahaja. Sebab analisis bagi AD, kita perlukan 2 AD sahaja. Jadi, data yang paling senang untuk dilihat ialah kita akan lihat kepada jumlah bagi warga negara dan juga jumlah bagi mengikut sektor. AD paling ramai dan paling sedikit bagi warga negara. Statistik Pekerjaan dan Perburuhan Jabatan Tenaga Kerja bagi warga Indonesia adalah yang paling ramai, manakala Vietnam adalah yang paling sedikit pada tahun 2014. Bagi ayat idea, pastikan ada apa isu dia. Okey, bagi warga negara, Indonesia ialah negara yang paling ramai dan Vietnam adalah negara yang paling sedikit. Paling ramai, paling sedikit merupakan analisis bagi data ini dan mesti ada tahun. Ada keempat benda ini baru betul. Huraian bagi idea ini, sebagai contoh, warga Indonesia berapa dia punya data. Dalam kurungan ialah peratus daripada jumlah keseluruhan itu berapa, dan kita akan masukkan juga jumlah keseluruhan sebanyak berapa orang. Membandingkan dia yang paling ramai dengan paling sedikit, kita akan gabungkan dengan istilah manakala. Warga Vietnam adalah sebanyak berapa orang dalam kurungan persen daripada jumlah keseluruhan. Pastikan ada negara-negara yang terlibat, data bagi negara yang terlibat, peratus daripada jumlah keseluruhan dan data bagi jumlah keseluruhan. Kena betul bahagian huraian yang satu dan mesti juga betul bahagian data yang kedua sebab dia ialah perbandingan. Tidak boleh ada kesalahan bagi setiap data. Sekiranya salah satu data ini salah, contoh, pelajar tersalah letak jumlah data bagi Indonesia, dia akan salah bagi keseluruhan huraian tersebut. AD untuk paling ramai, paling sedikit mengikut sektor pula. Kalau tadi warga negara, sekarang mengikut sektor. Statistik Pekerjaan dan Perburuhan Jabatan Tenaga Kerja bagi sektor pembuatan adalah yang paling ramai, manakala pembantu rumah adalah yang paling sedikit pada tahun 2014. Sebagai contoh, sektor pembuatan adalah sebanyak berapa orang dalam kurungan peratus daripada jumlah keseluruhan. Manakala sektor pembantu rumah adalah sebanyak berapa orang dalam kurungan peratus daripada jumlah keseluruhan dan kita akan masukkan juga data bagi jumlah keseluruhan iaitu 1602028 orang. Secara ringkas, untuk video kali ini saya telah pun menerangkan perkara yang berkaitan dengan pola perbandingan bagi skema jawapan untuk soalan 2021, di mana kita pecahkan kepada satu mengikut tahun, satu lagi sekiranya menggunakan orang atau unit dia ialah orang. Jadi cara untuk menjawab tu ada sedikit perbezaan daripada video yang pernah pun saya keluarkan sebelum ini. Sekian sahaja dari saya, kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Terima kasih.